Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kami berpeluang untuk membentangkan tentang situasi di mana meminta izin daripada janda untuk menikahinya dengan bercakap dan izin anak dara dengan diam. Okey, yang dihormati Ustazah Munazzahah binti Zulkifli dan rakan yang saya kasihi sekalian. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dahulu ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Muhammad Izwan bin Muhammad Idrus, bernambah metrik di 20112649, dan yang kedua Nur Iman Ashraf bin Syamsuddin, bernambah metrik di 19311979, dan yang ketiga iaitu saya sendiri Nur Fatin Alia binti Srigani, bernambah metrik di 19312090, dan yang keempat Nur Halidah Hazwa binti Zaini, bernambah metrik di 19312226, dan yang terakhir sekali Nur Dania Farhana binti Muhammad Fauzi, bernambah metrik di 19311981. Okey, kita masuk pada slide yang pertama iaitu teks ataupun matan dan terjemahannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qala an taskuta. Muttafaq alaih. Okey, yang membawa maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berbincang, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya? Beliau menjawab, bila ia diam. Okey, untuk perbincangan yang lebih lanjut mengenai hadis ini, nanti sahabat saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, kita masuk kepada makna kalimah tertentu. Yang pertama, al-ayyimu, yang bermaksud janda. Janda tu apa? Janda tu ialah perempuan yang tidak bersuami, ataupun senang kita nak kata perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Okey, yang kedua ialah tastamara. Okey, dia berasal daripada fa'il mudhari' yang bermaksud berbincang. Okey, yang ketiga ialah iznuha, yang bermaksud izinnya. Izinnya tu dia berbalik kepada sama ada meminta izin kepada janda ataupun anak dara. Okey, yang keempat ialah taskuta, yang bermaksud dia tu berbalik kepada janda dan anak dara diam. Maksudnya macam dia diam tapi dia berbalik kepada dia tu ialah janda ataupun anak dara. Okay, saya serahkan kepada rakan saya untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai situasi ini. Seterusnya kita masuk kepada syarah hadis, di mana Ibrahim Al-Harbi, Ismail Al-Qadi dan lainnya, lafaz Al-Aimah secara bahasa ertinya bujang. Kata ayyim boleh juga dipakai untuk orang lelaki, seperti rajulun ayyim, yang ini lelaki duda, dan imra'ah ayyim bagi perempuan janda. Abu Ubaidah meriwayatkan bahawa perempuan janda diungkapkan dengan lafaz imra'ah ayyimah. Al-Qadi berkata, para ulama berbeza pendapat tentang makna perkataan ayyim di sini. Ulama Hijaz dan semua ulama fiqh berpendapat bahawa maknanya adalah janda. Para ulama Kufah dan Zufar pula berpendapat bahawa perkataan ayyimu di sini bermakna setiap perempuan yang tidak mempunyai suami, baik ia masih gadis ataupun sudah janda. Setiap perempuan yang sudah baligh lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan atas dirinya sendiri adalah sah. Pendapat ini sama dengan Asy-Syaibi dan Az-Zuhri. Mereka beralasan bahawa wali itu tidak termasuk rukun pernikahan, namun hanya sebatas penyempurnaan saja. Al-Auza'i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahawa sah atau tidak pernikahan itu tergantung kepada persetujuan wali perempuan. Kemudian adanya sabda Nabi Muhammad SAW, ahaq binafsiha, iaitu lebih berhak atas dirinya.
Dari segi bahasa, mungkin maksudnya lebih berhak atas dirinya daripada walinya dalam segala hal, mulai dari akad nikah dan lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Abu Dawud, mungkin juga maksudnya bahawa ia lebih berhak untuk diminta keredaannya. Maksudnya, dia tidak boleh dinikahkan hingga ia setuju untuk menikah. Lain halnya dengan gadis perawan. Akan tetapi, kemungkinan yang pertama tentunya tidak sah kerana terdapat sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya tidak sah pernikahan seseorang tanpa adanya wali, dan hadis-hadis lainnya yang mensyaratkan keberadaan wali dalam pernikahan. Dengan demikian, kemungkinan yang kedua adalah lebih tepat. Kemudian, maksud kalimah lebih berhak adalah yang mana perempuan itu juga dilibatkan dan diminta persetujuannya. Maknanya adalah ia memiliki hak dalam urusan pernikahannya, sebagaimana walinya juga mempunyai hak yang sama. Akan tetapi, haknya atas dirinya lebih kuat daripada hak walinya. Kemudian daripada sabda Nabi Muhammad SAW, wala tankihu hatta tustamar, yang mana iaitu dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuan. Imam Syafi'i, Ibnu Abi Layla, Ahmad, Ishaq dan lainnya berpendapat bahawa meminta persetujuan gadis itu diperintahkan. Jika walinya adalah ayahnya sendiri atau datuknya, maka disunahkan untuk tetap meminta izinnya, sekalipun jika dinikahkan tanpa meminta izinnya, maka nikahnya tetap sah. Hal itu sebagai wujud kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Dan jika walinya bukan dari keduanya, iaitu bukan daripada ayah ataupun datuknya, maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuannya untuk menikah, dan tidak sah jika pernikahan dilangsungkan sebelum meminta persetujuan darinya. Kemudian Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah dan para ulama Kufah lainnya berpendapat bahawa wajib hukumnya untuk meminta persetujuan daripada semua gadis yang sudah baligh. Adanya sabda Nabi Muhammad SAW tentang gadis perawan, iaitu iznaha sumataha, iaitu tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam. Maka tanda ia mengizinkannya adalah bila ia diam itu sudah cukup secara mutlak. Inilah pendapat yang sahih. Sebahagian sahabat berpendapat apabila walinya adalah ayah atau datuknya sendiri, maka meminta persetujuannya disunahkan dan boleh diketahui bila ia diam. Jika walinya adalah selain keduanya, maka tanda ia setuju adalah dengan ucapan. Namun, sedangkan bagi yang sudah janda pula, maka tanda ia setuju adalah dengan ucapannya tanpa perselisihan di antara ulama tentang hal tersebut, baik walinya adalah ayahnya sendiri ataupun yang lainnya. Majoriti ulama mazhab Maliki telah bersepakat bahawa hukumnya adalah sunnah. Di sini iaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, di mana wali adalah syarat sah nikah dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Manakala Imam Abu Hanifah pula berkata tidak disyaratkan adanya wali bagi janda dan gadis perawan yang sudah baligh. Kemudian Abu Thawr berkata boleh baginya untuk menikahkan dirinya sendiri, namun harus dengan seizin walinya dan tidak sah jika tidak dengan seizin walinya. Abu Daud berpendapat bahawa wali itu hanyalah disyaratkan untuk pernikahan yang masih perawan dan tidak bagi yang sudah janda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwan bin Muhammad Idrus. Nombor matrik D20112649. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan contoh hadis ataupun ayat Al-Quran berkenaan dengan meminta izin daripada janda untuk menikahinya dengan bercakap dan meminta izin anak dara dengan diam. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa ada seorang gadis datang menghadap Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahawa ayahnya telah mengkahwinkan dirinya dengan seorang lelaki yang tidak dicintainya. Setelah mendengar itu, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih
sama ada meminta batal perkahwinan itu atau sebaliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai cacat kerana mursal 1016. So di sini hadis ini menceritakan bahawa ada seorang perempuan yang tak nak berkahwin dengan lelaki yang dicintainya tetapi dipaksa oleh ayahnya. Itu adalah sedikit berkenaan dengan hadis yang pertama. Makna hadis di atas adalah hadis ini menceritakan bahawa seorang gadis tidak boleh berkahwin kecuali setelah diminta persetujuannya. Jika gadis itu dipaksa untuk berkahwin, maka dia mempunyai hak untuk memilih. So di sini makna hadis yang pertama adalah ada seorang gadis itu, dia memang tak nak berkahwin, tapi kalau diminta persetujuannya untuk memilih sama ada hendak berkahwin atau tidak, perempuan itu boleh membuat keputusannya sendiri. Orang lain tidak boleh halang keputusannya. Itu adalah penjelasan serba sedikit berkenaan dengan makna hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan tidak dibolehkan mengkahwinkan perempuan lain dan dia tidak berhak untuk mengkahwinkan dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Daruqutni. Periwayat hadis Thiqah 1014. Makna hadis di atas adalah setelah diterangkan bahawa nikah dianggap tidak sah tanpa keberadaan wali. Hadis ini menjelaskan seorang wanita tidak boleh menjadi wali baik ke atas dirinya maupun ke atas orang lain. Hal ini kerana kurangnya akal dan kemampuan dalam menentukan perkara-perkara yang dianggap penting apabila dibandingkan dengan kaum lelaki. Malah kita tahu bahawa Islam menjadikan 2:1 dalam kesaksian wanita dan lelaki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, banyak yang dapat disempurnakan oleh seorang lelaki, sementara perempuan hanya menyempurnakan 4 perkara. Hadis yang ketiga adalah hadis daripada Nafi'i daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW melarang kahwin syirar, iaitu seorang lelaki mengkahwinkan anak perempuannya dengan orang lain dan orang lain itu mengkahwinkan anak perempuannya dengan si lelaki tadi dan kedua-duanya tidak ada untuk membayar mas kahwin. Daripada Muttafaq alaih, Al-Bukhari dan Muslim bersepakat bahawa penjelasan singkat tentang syirar ini merupakan perkataan Nafi 1015. Makna hadis yang ketiga adalah Islam telah menetapkan hukum hakam yang salah satu daripadanya adalah syarat perkahwinan dengan adanya ijab setelah adanya permohonan, di samping kewujudan wali, saksi dan orang yang menyebut mahar. Jika ada syarat selain itu, maka syarat itu dianggap batal. Apakah kaitan hadis ini dengan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apa sebenarnya yang difikirkan manusia itu sehingga memaksudkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa jua syarat yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dikira batal, meskipun syarat berjumlah 100. Ketetapan Allah lebih daripada hak dan syarat Allah lebih kuat.
Okey, baiklah, kita akan sambung untuk perbahasan hukum yang terdapat dalam hadis. Yang pertama, pendapat yang sahih, di mana sebahagian sahabat berpendapat apabila walinya adalah ayah ataupun datuknya sendiri, maka meminta persetujuannya disunahkan dan boleh diketahui bila ia diam. Okey. Kemudian jika walinya adalah selain daripada datuk dan ayah dan juga datuk dia, maka tanda ia setuju adalah dengan ucapan. Sebab biasanya seorang gadis itu dia sangat malu dengan ayah dia ataupun datuk dia. Okey, kemudian namun pendapat yang benar itu apabila pendapat jumhur ulama berkata cukuplah persetujuan itu diketahui apabila ia diam saja dan berlaku bagi semua wali berdasarkan keumuman lafaz hadis, kerana anak dara mempunyai sifat pemalu dibandingkan lainnya. Jadi memang kebanyakan ulama pun memang cakap kalau diam tu tanda dia setuju, macam tu. Kemudian bagi yang sudah janda, maka tanda ia setuju adalah ucapannya tanpa perselisihan di antara ulama tentang hal tersebut, baik walinya adalah ayahnya sendiri ataupun orang lain. Kalau janda pula, kita kena tanya dia dulu sampailah dia bagi tahu, dia cakap sendiri dia ni setuju ataupun tak. Sebab janda ni dia dah ada pengalaman, jadi dia berhak ke atas diri sendiri untuk nak terima ataupun tidak. Jadi ayah ataupun siapa-siapa lah tak boleh diterima pinangan tu kalau tak tanya dekat anak dia yang janda tu. Okey. Kemudian mazhab jumhur ulama bahawa tidak disyaratkan untuk beritahu kepada anak dara bahawa bila ia diam merupakan tanda ia setuju, dan sebagian ulama mazhab Maliki mensyaratkan hal itu. Setengah ulama dia syaratkanlah kena bagi tahulah dekat anak dia. Okey, ayah ni kena bagi tahu kat anak dia kalau dia terima lamaran ke apa. Tapi kalau sebahagian mazhab Maliki pula dia tak syaratkan lah, dia tak menjadikan itu satu syarat pun. Maksudnya kalau ayah tak beritahu pun tak apa, macam tu. Ayah dia tak minta persetujuan pun tak apa, macam tu. Okey. Kemudian mayoritis ulama mazhab Maliki sepakat bahawa hukumnya sunnah. Maksudnya kalau bagi tahu tu satu sunnah, kalau tak bagi tahu pun tak apa dekat anak dara tu yang terima yang apa ni, ayah dia ni terima pinangan daripada siapa-siapa ke, macam tu. Itu adalah satu sunnah lah, itu untuk mazhab Maliki. Kemudian Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahawa wali adalah syarat sah nikah dan tak sah pernikahan tanpa adanya wali. Dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat bahawa disyaratkan adanya wali bagi janda dan anak dara yang sudah baligh. Bahkan ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin wali dia. Maksudnya dia boleh guna wali lain lah, macam wali hakim ke, macam tu. Ini berdasarkan pendapat beberapa ulama lah. Okey, pendapat daripada ulama-ulama. Baiklah, seterusnya kita pergi pada pengajaran dan juga faedah daripada hadis ini. Yang pertama, perempuan yang sudah baligh lebih berhak ke atas dirinya sendiri daripada walinya. Macam contoh janda kan, ataupun janda, dia dah berumur, jadi dia dah baligh lah, dia dah matang, dia boleh fikir dengan baik. Jadi dia ada hak lah ke atas dirinya sendiri. Okey, sama dia nak tentukan lah sama ada dia nak kahwin lagi ke, atau contoh kalau ada orang masuk Minang dalam keadaan dia janda, dia ada hak lah untuk diri sendiri, dia nak terima ataupun tak. Sebab dia dah pernah lalui keadaan berumah tangga. Okey. Kemudian setiap perkahwinan seorang perempuan sama ada janda ataupun anak dara tidak sah tanpa kewujudan wali. Jadi setiap pernikahan kena ada wali, tak kisahlah wali yang wali kita ayah, datuk, abang ke, adik lelaki kita ke, ataupun
ataupun guna wali hakim ke, macam tu. Jadi kena ada wali untuk bernikah. Kemudian bapa mestilah minta izin dari anaknya, sama ada anaknya janda ataupun anak dara, sebelum menerima lamaran ataupun pinangan. Dia kena bagi tahulah, okey. Tambah-tambah lagi janda, dia tak boleh terima sesuka hati je, okey. Kemudian janda tidak boleh dinikahkan kecuali mendapat persetujuan daripadanya sendiri. Okey, janda dia ada hak lah untuk diri sendiri, sama ada dia nak terima ataupun tidak. Dia kena cakap lah. Janda ni dia kena tunggu sampai dia cakap dia ni terima ataupun tak. Dia tak boleh ayah dia ni terima, maksudnya wali tak boleh terima macam tu je, okey. Itu antara pengajaran daripada hadis ini, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Ashraf bin Syamfuddin, nombor metrik D193111979. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat dalam situasi ini iaitu Pak Samad bersetuju dengan pinangan Affan selepas melihat anak darahnya Adila diam apabila ditanya sama ada beliau setuju atau tidak dengan pernikahan ini. Namun seperkara yang Pak Samad tidak tahu bahawa diamnya Adila itu kerana dia ingin menjaga hati bapanya. Dalam situasi ini, anak Pak Samad iaitu Adila perlu memberitahunya hal yang sebenar bahawa dia tidak mempersetujui pinangan Affan tersebut. Dalam poin ini, bagaimana yang kita dapat tahu bahawa yang Adila tidak setuju dengan pinangan Affan tersebut adalah dalam situasi tersebut memberitahu bahawa yang diamnya Adila itu kerana dia ingin menjaga hati bapanya. Dekat situ kita nampak Adila tidak setuju dengan pinangan Affan tersebut. Kemudian tidak semestinya diam Adila itu tanda beliau mempersetujui pinangan tersebut. Dalam situasi ini ayah kepada Adila menyangka bahawa pinangan Affan tersebut Adila telah bersetuju dengan pinangan tersebut. Namun perkara hal yang sebenarnya Adila tidak bersetuju dengan pinangan tersebut. Iaitu diam Adila bukan kerana dia bersetuju dengan pinangan tersebut, tetapi beliau diam kerana untuk menjaga hati bapanya. Kemudian persetujuan Adila lebih menjadi keutamaan berbanding persetujuan walinya iaitu bapa. Dalam situasi ini untuk mendapatkan persetujuan Adila adalah lebih penting, lebih utama berbanding persetujuan oleh bapanya sendiri, kerana yang akan berkahwin adalah Adila bukan bapanya. Namun Adila juga dia berhak untuk memberitahu ayahnya bahawa dia bersetuju ataupun tidak atas pertunangan tersebut. Seterusnya, sekiranya Adila kahwin dengan Affan tetapi walinya itu bapanya sendiri tidak meminta persetujuannya, maka ia tetap sah. Dalam situasi ini, sekiranya pertunangan dan atau perkahwinan tersebut diteruskan, namun Adila tidak bersetuju ataupun bapanya tidak meminta persetujuan daripada anaknya iaitu Adila, dan perkahwinan tersebut diteruskan, maka perkahwinan itu dikira sah kerana yang menjadi wali kepada Adila ialah bapanya sendiri, bukan orang lain. Akhir sekali, sekiranya bukan bapanya atau datuknya menjadi wali kepadanya, maka perkahwinannya tidak sah. Dalam poin ini, sekiranya wali kepada Adila bukan ayahnya sendiri dan perkahwinan tersebut tidak mendapat persetujuan Adila, maka perkahwinan tersebut tidak sah kerana wajib untuk meminta persetujuan dahulu daripada Adila, dan sekiranya Adila tidak bersetuju perkahwinan tersebut diteruskan, maka perkahwinan tersebut tidak sah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.